Isu pencemaran alam sekitar merupakan masalah yang menjadi liputan utama akhbar kini dan ia menjadi semakin hari semakin serius kebelakangan ini. Selamat kembali kepada podcast mingguan Etnik 3. Nama saya Irfan. Bersama saya ialah Kuhen, Lim Shi Hui dan Chia Ping Yi. Hari ini, kami berempat akan berbincang tentang isu pencemaran alam sekitar. Kami berempat akan berkongsi maklumat dan fakta yang menarik tentang isu tersebut. Bolehkah saya tanya, apakah jenis pencemaran alam sekitar yang kalian pernah dengar sebelum ini? Atau berlaku di sekeliling tempat kalian anda sekarang? Oh ya, Irfan. Yang saya tahu ialah pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran bunyi. Sebab saya tinggal di pusat bandar, dekat dengan lebuh raya dan LRT pula tu. Jadi saya selalu dikecawi oleh bunyi-bunyi kereta dan LRT berlalu. Kadang-kala saya tidak dapat tidur langsung. Kualiti tidur saya pun menurun. Bukan itu sahaja, asap-asap yang dikeluarkan dari exhaust kereta dan motosikal pun mencemarkan udara. Inilah sebab saya tidak berani buka tingkap langsung. Bukannya saya tak nak pindah ke tempat lain. Saya ingin berpindah ke tempat lain. Tetapi saya tidak dapat menanggung kos rumah sewa lain yang lebih senyap dan berkedudukan strategik. Kosnya sangat tinggi. Kesiannya, saya carankan kamu untuk beli persumbat telinga. Mungkin ia dapat mengurangkan suara bising tu sedikit sahaja. Setahu saya, pencemaran alam sekitar dibahagi kepada dua jenis. Salah satu jenis pencemaran alam sekitar adalah disebabkan oleh faktor semula jadi. Ia berlaku sendirinya setelah berlakunya bencana alam seperti tsunami, letusan gunung berapi, dilanda debut taufan, gempa bumi dan sebagainya. Pencemaran alam sekitar juga disebabkan oleh faktor manusia. Ia adalah pencemaran yang dilakukan oleh manusia sama ada sengaja atau tidak sengaja. Sebagai contoh, pencemaran radioaktif, pencemaran tanah dan juga apa yang Kuhan sebut tadi. Apa? Iaitu pencemaran udara, pencemaran air dan pencemaran bunyi. Dalam semua ini, pada pendapat saya, pencemaran radioaktif yang paling menakutkan. Ia bukan sahaja meninggikan resiko mendapat kanser, ia juga menurunkan jangka hayat manusia. Haiwan-haiwan dan tumbuh-tumbuhan di kawasan yang mengalami pencemaran radioaktif tidak boleh dimakan langsung. Pencemaran radioaktif ini juga memerlukan jangka masa yang sangat-sangat panjang untuk hilang, atau mungkin tidak dapat hilang. Wah, menakutkan. Pernah saya nampak gambar-gambar mangsa pencemaran radioaktif. Rupa manusia yang terkena pencemaran ini mungkin ada bonjolan, malah tumbuh-tumbuhan mungkin akan menjadi lebih besar tapi rupanya pelik. Walaupun begitu, saya dengar ada penduduk yang tinggal di kawasan mengalami pencemaran radioaktif ini tak sanggup berpindah ke tempat lain yang tidak ada pencemaran radioaktif sebab situlah rumah mereka. Ya, betul. Terima kasih ya atas perkongsian kalian yang bermanfaat dan menarik. Ada apa-apa lagi yang kalian nak tambah? Ada. Pada pendapat saya, pencemaran tanah ini ialah peresapan bahan kimia bahaya seperti logam berat dan racun serangga ke dalam tanah sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Pencemaran tanah ini juga boleh menyebabkan pencemaran air kerana hujan menghakis tanah dan membawa tanah yang mengandungi bahan kimia ke dalam sungai. Menarik. Yang lain, ada apa-apa nak tambah lagi? Tak ada. Tiada. Okey, terima kasih atas sudi mendengar podcast mingguan Etnik 3. Sila nantikan episod kami yang seterusnya. Bye-bye. Hai, apa khabar Kuhun? Khabar baik, Irfan. Kuhun, kamu tahu ke tentang isu-isu pencemaran alam sekitar masa sekarang? Ya, sudah tentu saya tahu tentang isu ini. Isu ini telah menjadi salah satu topik hangat pada masa kini dan asyik dipaparkan dan disiarkan melalui sosial media. Betul juga cakap kamu Kuhun. Sebenarnya, banyak jenis pencemaran yang berlaku pada masa sekarang ni. Contohnya pencemaran air, udara, tanah, bunyi dan juga cahaya. Irfan, apa pendapat anda tentang mengapa isu pencemaran ini berlaku? Pada pendapat saya lah, terdapat banyak punca yang menyebabkan pencemaran ini berlaku. Antaranya ialah masalah sikap individu dan organisasi yang tidak bertanggungjawab. Irfan, apakah maksud anda dengan sikap individu dan organisasi yang tidak bertanggungjawab? Bolehkah anda terangkan sikit kepada saya? Baik, sebenarnya terdapat banyak individu dan organisasi tidak mempunyai kesedaran sivik.
Bagi setengah individu, mereka sewenang-wenangnya membuang sampah merata-rata tanpa menghiraukan keadaan persekitaran. Manakala untuk organisasi seperti kilang-kilang pengeluaran, pihak mereka biasanya mengambil langkah mudah apabila menguruskan sisa-sisa toksik tersebut ke dalam laut dan juga sungai. Ini akan mengakibatkan pencemaran air dan kilang yang melepaskan asap tanpa pemasangan alat penapis udara akan menyebabkan pencemaran udara. Pertindakan mereka semua ini memang aman tidak bertanggungjawab. So, Irfan, selain punca syarikat individu dan organisasi, terdapat apa lagi sebab yang menyebabkan berlaku pencemaran alam sekitar? Okey, selain pada itu, antara punca lain ialah pembangunan secara tidak sistematik. Apabila pihak kerajaan atau swasta ingin merancang untuk membangunkan satu kawasan, mereka seharusnya memikirkan kesan-kesan negatif yang akan timbul terutamanya yang melibatkan alam sekitar dan bukan tertumpu kepada kebaikan pembangunan semata-mata. Ini kerana daripada pembangunan akan menyebabkan berlakunya pencemaran. Irfan, ada lagi tak punca lain yang menyebabkan pencemaran? Okey, selain daripada itu, pembakaran secara terbuka juga menyebabkan pencemaran berlaku. Hal ini dapat jelas dilihat dengan pembakaran pokok-pokok tua di kawasan ladang dan hutan. Tindakan ini turut memusnahkan kehidupan flora dan fauna. Suhu bumi juga akan meningkat dan cuaca semakin panas. Asap yang dikeluarkan daripada pembakaran tersebut juga menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Oh, rupanya terdapat banyak punca yang berbeza menimbulkan masalah pencemaran alam sekitar. Terima kasih Irfan atas kesudian anda berkongsi dengan saya tentang punca berlaku pencemaran alam sekitar. Baik, sama-sama Kuhun. Yiping! Iping, baru-baru ini, isu pencemaran alam sekitar di dunia semakin menjadi-jadi dan berleluasa. Justru, ianya mendatangkan banyak impak yang buruk kepada seluruh masyarakat. Jika kamu membuang sampah sesuka hati, air hujan akan bertekung di dalamnya. Ini akan mewujudkan tempat pembiakan nyamuk. Kesannya, wabak penyakit demam tinggi ataupun malaria akan berlaku sekaligus mengakibatkan kawasan kediaman tersebut tidak lagi selesa untuk didiami. Pingi, bolehkah kamu kongsikan sedikit kesan-kesan pencemaran alam sekitar dengan kami? Oh, boleh Lim. Pencemaran alam sekitar ini sememangnya memberikan banyak kesan buruk bukan sahaja kepada manusia, flora dan fauna serta alam sekeliling kita. Pencemaran alam sekitar menjejaskan kesihatan manusia. Secara tidak langsung juga meningkatkan kadar pesakit di hospital. Misalnya, pencemaran udara yang berpunca dari pembakaran terbuka menyebabkan manusia mengalami kesukaran bernafas. Dalam konteks yang serius, juga boleh menyebabkan kanser paru dan maut. Betul kata kamu, Pingi. Pencemaran yang berleluasa menyebabkan manusia semakin biasa dengan keadaan dan kurang kesedaran untuk menghargai alam sekitar. Hari demi hari, manusia semakin berani untuk melakukan pembakaran terbuka, pembalakan haram dan membuang sisa toksik ke dalam sungai tanpa memikirkan akibatnya. Kesannya, imej negara akan terjejas. Saya setuju dengan kata-kata kamu, Lim. Pembakaran terbuka juga akan menyebabkan pemanasan global. Hal ini disebabkan pembakaran hutan atau sampah sara secara terbuka akan mengurangkan kandungan oksigen dan meningkatkan gas rumah hijau iaitu karbon dioksida. Hal ini berlaku kerana tiada lagi pokok menyerap karbon dioksida dan tiada oksigen dihasilkan. Pingi, benarlah kata kamu itu kerana baru-baru ini saya terbaca sebuah artikel mengenai pencairan glasier di Kutub Selatan akibat pemanasan global di seluruh dunia. Pada pendapat saya, hal ini berlaku juga disebabkan oleh penggunaan aerosol dan pelepasan gas klorofluorokarbon daripada pendingin hawa. Ya, Lim. Penggunaan aerosol yang kerap melepaskan gas klorofluorokarbon yang menipiskan lapisan ozon dan menyebabkan kanser rumah hijau. Kesannya, suhu sekeliling akan bertambah dan menyebabkan pergerakan seharian manusia terbatas kerana cuaca terlalu panas. Terima kasih Pingi dan Lim atas makluman yang begitu bermanfaat dan berilmu. Dapatlah saya tahu dengan lebih meluas akibat pencemaran alam sekitar ini dalam kehidupan seharian kita. Sama-sama Yiping! Masa berlalu dengan pantas. Selamat datang ke podcast mingguan Etnik 3, episod kedua.
Nama saya Lim Shi Hui. Minggu lepas, kami telah menerangkan maksud pencemaran alam sekitar dan seterusnya berbincang tentang jenis-jenis alam sekitar. Maka, hari ini dibelah masanya untuk kita mencari solusi untuk menangani masalah alam sekitar ini. Selamat sejahtera dan selamat pagi rakan-rakan. Apa khabar semua? Khabar baik, Ifan. Khabar baik, Ifan? Khabar baik, Irfan. Pada pendapat kamu, Kuhen, apakah cara yang paling efisien untuk mengatasi masalah ini? Pada pandangan saya, dengan cara menghijaukan kawasan perumahan, contohnya penanaman pokok di persekitaran taman perumahan, dapat mengurangkan peningkatan suhu. Hal ini demikian kerana kandungan karbon dioksida dapat dikurangkan dan meningkatkan kandungan gas oksigen melalui proses fotosintesisnya. Hasilnya, suhu menurun dan udara menjadi lebih segar. Pandangan yang amat bernas sekali, Kuhen. Malah ia juga dapat mencantikkan lagi kawasan perumahan. Selain itu, apakah lagi solusi untuk mengatasi masalah pencemaran ini? Mungkin Pinggi ingin mengemukakan pendapatnya. Silakan Pinggi. Baiklah, Ifan. Bagi saya, kita boleh melaksanakan program kita semula iaitu menggalakkan penduduk menjual barang-barang yang boleh dikita semula kepada penjaga barang terpakai. Contohnya surat khabar, majalah lama, kertas terpakai dan kotak kertas. Barang-barang ini boleh diproses semula untuk menghasilkan kertas baru, malah penerbangan pokok untuk menghasilkan kertas juga menurun. Kemudian, kerajaan juga perlu menyediakan tong-tong kita semula di setiap kawasan perumahan agar sisa-sisa buangan dapat dikurangkan dan mengelakkan masyarakat melakukan pembakaran terbuka. Wah, bagus Pinggi idea daripada kamu. Saya perhatikan masyarakat melakukan pembakaran terbuka untuk melupuskan sisa buangan terutamanya di kampung. Di samping itu, apakah lagi cara untuk mengatasi masalah ini? Seterusnya, pihak berwajib haruslah mengenakan tindakan undang-undang yang setimpal kepada individu atau organisasi yang telah didapati bersalah membuat pencemaran alam. Sebagai tamsilnya, Kementerian Sains, Teknologi dan Alam Sekitar sewajarnya menguatkuasakan undang-undang yang sedia ada untuk menghukum pihak-pihak yang berkenaan. Hal ini sebagai pengajaran kepada orang ramai supaya tidak melakukan pencemaran alam dengan sewenang-wenangnya tanpa memikirkan akibat yang mendatang. Betul tu Lim. Dengan tindakan yang tegas kepada pesalah-pesalah ini menyebabkan pihak-pihak seperti penggilang tidak berani untuk membuang sisa-sisa toksik ke sungai. Kuhen, adakah kamu ingin tambah? Ya, Irfan, peranan media massa dan media cetak juga amat penting. Sebagai contohnya, kempen kesedaran mencintai dan menghayati keindahan alam sekitar juga perlu disiarkan di stesen-stesen TV dan di radio di Malaysia supaya dapat menyemai rasa tanggungjawab dalam diri setiap individu dalam menjaga alam sekitar untuk generasi masa depan. Akibatnya, kepupusan flora dan fauna juga dapat dielakkan. Ya, logik sekali Kuhen. Media massa memang wajar menerapkan kesedaran alam sekitar. Aku tak boleh bayangkan jika alam ini tanpa flora dan fauna. Cepat sungguh masa berlalu dan kita telah hampir ke penghujungnya. Kita ingin membuat kesimpulan tentang masalah ini. Baiklah Lim, bolehkah kamu melakukannya? Boleh. Selagi minda masyarakat tidak berubah, selagi itu masalah pencemaran alam sekitar tidak dapat diatasi. Oleh itu, kesedaran masyarakat untuk mengurangkan masalah yang mengancam nyawa dan kehidupan kita adalah amat penting. Menghargai, memelihara dan memelihara alam sekitar merupakan tanggungjawab kita. Kita semua hidup dalam satu bumi dan langit yang sama. Kita hendaklah berganding bahu untuk membina satu bumi dan kehidupan yang lebih berkualiti, bersih, segar dan cantik, iaitu dengan bermula menghargai dan memelihara alam sekitar. Terima kasih atas masa anda. Jumpa lagi. Jumpa minggu depan. Bye.